وانصرنا على عدونا يا رب العالمين. كلنا قرب الوردة وخشع واحتسب كل عمل صالح يحفى من أجل أهل Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam subuh dari Masjid An-Nabawi. Baru saja selesai melaksanakan salat subuh dalam kesejukan 15 darjah Celsius. Masya-Allah, dengan angin yang bertiup agak kuat pada pagi ini. Tuan-tuan yang mungkin akan datang pada penerbangan 6-7 Januari, bawa pakaian yang sesuai, bawa kot, bawa sweater, mumpler, sarung tangan, sarung telinga, ya. Kerana subuh memang sejuk. Bukan agak sejuk, memang sejuk. Khususnya pada ayah anda bonda yang tak berapa tahan lah dengan sejuk ni. Jadi kena bawa pakaian yang sikit tebal lah, stokin. Kalau boleh pergi masjid pakai kasut ke kan. Dalam Masjid Nabawi alhamdulillah suhunya agak stabil lah. Tapi di luar ni memang sejuk. Tuan-tuan tengok semua pun pakai mumpler, pakai topi, ada yang pakai jaket pun ada. Allah, memang agak sejuk lah. Inilah suasana selepas subuh daripada Masjid An-Nabawi. Cuma apa yang berlaku pada pagi ni adalah, yang pertamanya polis apabila masuk dia nak tengok tawakalna. Dia nak tengok tawakalna kita. Sedangkan kita dah ada gelang biru, yang mana dengan gelang biru ini kita boleh masuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram untuk solat tanpa perlulah kita membuka aplikasi tawakalna. Tapi pagi ini dia minta tengok. Ada jemaah kita yang baru sampai, belum lagi buat tawakalna ni, tapi dah pakai gelang biru, dia tak boleh masuk. Maka apa yang tuan-tuan perlu lakukan adalah masuk pintu lain, masuk pintu yang lain. Ada 2-3 pintu lah. Kalau di area Hotel Andalusia sini ni, daripada Raudah Royal Inn, pintu 330 boleh masuk, dengan pintu 334 boleh masuk, ya.
gate luar Masjid Nabawi ni. Tadi dia cuba 334 tak lepas. Nak tengok juga Tawakkalna. Saya bawa pergi ke 330, lepas pula kan. Gitu. Dia bergantung pada polis lah. Tunjuk je gelang biru, lepas. Jadi kepada yang gagal satu pintu, banyak lagi pintu lain. Cuba lagi ikhtiar pintu lain untuk masuk tanpa perlu menunjukkan Tawakkalna. Sebenarnya gitu pun, tapi yalah, polis ni pelbagai kan, manusia lah. Yang keduanya berkaitan dengan wanita masuk Raudah. Alhamdulillah, malam tadi kita dah dapat memasuki Raudah dengan Iktamarna Business daripada Muassasah Husam. Baik lelaki maupun wanita. Namun orang perempuan sikit lama lah ya. 9.30 bergerak daripada hotel, 12.30 hampir pukul 1 baru masuk ke Raudah. Selebihnya mereka minta jemaah wanita tunggu di ruangan menunggu. Dah ada bunyi dekat dalam WhatsApp group secara ramai-ramai ni, ada yang menyatakan kemarahan lah. Kenapa tak boleh masuk lagi, kenapa lambat lagi kan, kenapa terlalu lama untuk menunggu di ruang menunggu. Ibunda kita, dia orang tunjukkan gambar yang dah terbaring pun ada. Untuk maklumat para jemaah sekalian, memang begitulah hakikatnya bagi wanita untuk memasuki Raudah. Kita nak kata macam mana, polis wanita ni dia beza sikit dengan polis lelaki lah. Semalam kalau lelaki sampai aja ke pintu ke depan kubah hijau sana, jemaah lelaki kita tunjukkan kertas daripada wakil muassasah kita, tunjuk kertas aja. Dia suruh beratur dan spreadkan 2 grup. Maka saya leading kat depan, saya pegang kertas, saya pecahkan kertas daripada 2. Satu saya pegang, satu lagi mentari kawan pegang. Kemudian batu daripada luar, satu checkpoint. Batu lagi ke depan. Masuk pula masuk melalui pintu Abu Bakar As-Siddiq sebelah pintu Babu Salam. Dapat masuk. Ambil air zam-zam 1 botol dan juga kita tunggu. Kita duduk dulu di ruangan menunggu. Udah kita duduk kat ruang menunggu, satu grup. Dia bagi masa 10 minit aja untuk solat di dalam Raudah. Maka sampailah giliran kita masuk. Tapi kurang lebih dalam fatrah daripada luar tu nak masuk ke Raudah, untuk jemaah lelaki mengambil masa hampir 1.5 jam ke 2 jam juga ya. Maka dapat masuk solat dalam Raudah 10 minit. Lepas tu keluar melintasi makam Nabi, bagi salam, dan juga kita pun keluar daripada pintu bangkai. Wanita tak begitu. Wanita ni nak kata orang perempuan Malaysia kita ni didiskriminasi oleh poli-poli Arab ni, iya juga. Sebab mereka suruh tunggu di ruangan menunggu orang perempuan, sebab ramai kan, jemaah Andalusia ramai. Semalam aja jemaah perempuan kita mewakili 3 bas kan, ramai. Dia suruh tunggu dan tunggu dan tunggu, tak bergerak. Jemaah wanita kita dah baring-baring dah, terjelepuk lah baring kan. Yang paling masalah bukan masalah baring tu, masalahnya ibu-ibu kita ni ada yang tak tahan, nak buang air, nak jaga wuduk dan sebagainya. Ini memang satu kesulitan dah. Tetapi itulah dia punya kepayahannya ya. Kepayahan apabila nak memasuki Raudah bagi wanita ni. Suami-suami pula ada yang bising, mesej kat luar. Mana wakil ustazah kita tadi masa pergi escort, lepas tu hilang. Untuk maklumat tuan-tuan, ustazah kita tak boleh masuk. Dia tak ada gelang biru sebab dia bukannya jemaah. Ada yang kata, kenapa bagi ustazah yang tak ada gelang biru escort? Ya Rabbi, memang tak boleh lah tuan-tuan. Sebab gelang biru ni dikhususkan untuk umrah. Bukan suka-suka cetak gelang biru ni ya. Ni gelang biru ni, gelang biru ni untuk jemaah sahaja. Bukannya
untuk petugas-petugas di Madinah ni. Ustazah kita hanya boleh escort sampai luar, ikut polis tu. Kalau polis bagi masuk, maka bolehlah masuk. Tapi kata-katanya polis tak bagi masuk. Bila polis tak bagi masuk, Ustazah hantar jemaah semua perempuan dah masuk dalam Masjid Nabawi, Ustazah balik lah. Tapi ada jemaah lelaki yang saya rasa agak berlebihan dah dari sudut komentarnya. Kenapa tak bertanggungjawab, kenapa tak teman sampai dalam, kenapa Ustaz Mutawif tak ada. Ustaz Mutawif lah lelaki tuan-tuan, mana nak masuk belah perempuan. Ya. Jadi ada yang mula bersuara lah kan. Jemaah wanita ada yang bersuara kan, penat. Memang tahu, memang betul. Tapi inilah cabaran dan kita dah ingatkan awal dah. Memang nak masuk raudah bagi wanita memang agak lama untuk masuk ke dalam raudah wanita ni. Tapi kita perlu ingat tuan-tuan, kita nak mohon dekat aplikasi Iktamarna individu di handphone masing-masing penuh. Slot tak ada. Untunglah kita ada slot melalui Iktamarna Business ni. Jadi syukurlah pada Allah Ta'ala dapat juga kita masuk dalam raudah bagi wanita ni, ya. Tingkatkan syukur kan. Kita ni syukur kurang. Kita tahu nak komplain, nak marah aja. Kita dapat masuk tu pun dah kira bagus dah. Ya. Jemaah lain banyak lagi beratur nak masuk apa semua, tak boleh masuk. Jadi jangan hanya marah, komplain apa semua. Kita faham situasi. Ustaz Mutawif tak boleh nak buat apa-apa. Kalau kita ada kat depan congok kat luar tu nak buat apa? Kita bukannya boleh. Sebab sepenuhnya dikawal oleh polis, ya? Oleh polis. Secara sepenuhnya polis wanita. Kita tak boleh ada kuasa. Takkan kita nak bagi bakshish lebih pada polis apa semua kan, dah macam kasuah lah pula. Jadi itulah dia antara yang berlaku malam tadi. Tadi saya harapkan jemaah sabarlah, ya. Dapat datang ke Madinah ini pun dah kira bagus. Dah kira syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sikit ujian dari sudut masuk ke dalam raudah itu adalah benda yang biasalah, kan? Ujian yang biasa. 2 jam setengah, 3 jam menunggu untuk masuk ke raudah itu perkara biasa. Ya, jadi saya harapkan para jemaah yang datang bersedialah. Ini namanya persediaan mental dan fizikal. Bersedia dari sudut mental dan juga fizikal, untuk hadir ke bumi Madinah Al-Munawwarah, ya. Itu saja daripada saya. InsyaAllah mudah-mudahan sikit informasi ini memberi manfaat bersamalah, ya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat live son.